So kita nampak dia macam mula-mula dia pegang bat macam tu, tiba-tiba tangan dia jatuh slowly, pang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey. Yang mana dekat channel ni anda tak perlu nak tonton, nak tengok muka saya selama 10 minit. Tak perlu, anda just tekan play dan anda main game ke, anda nak buat kerja ke, lantak anda just dengar apa yang saya membebel lah. Dalam video kali ni saya nak kongsikan satu budaya yang tak elok dekat Jepun, iaitu raba. Raba perempuan tu. So raba ni dalam bahasa Jepun kita panggil dia sebagai cikang. C-I-K-A-N. Cikang. Kalau C-I-K-E-N itu chicken. Chicken memang refer kepada ayam lah. So chicken. Kalau bahasa Jepun, kalau chicken, kalau ayam tu kita sebut sebagai chicken. C-I-K-I-N. Ataupun tori lah. Yakitori. Bakar ayam. Ayam bakar kan. So balik kepada cikang tadi. Cikang adalah satu culture yang saya boleh kata common dekat Jepun. Pelik kan. So raba-meraba ni memang selalu berlaku kalau anda jalan-jalan dekat Jepun dan anda kena turun bukit sebagai contoh ataupun naik bukit sebagai contoh, anda akan nampak ada signage yang warning kepada cikang ni. Akan ada orang cikang, bahaya, hati-hati, something like that. Sebab dekat Jepun ni di banyak kes juga macam orang yang naik basikal tengah laju dan ada perempuan yang tengah jalan dekat situ, dia pun bila lalu je dia pun tampar pungkok perempuan tu, pang kan. So itu cikang lah, ataupun disentuh ke raba ke tak kisahlah. So yang itu cikang, and tak pernah berlaku di hadapan saya yang basikal ni. Yang berlaku di hadapan saya dalam train. So biasanya cikang ni dia berlaku masa kita cakap rushing hour lah, rush hour, masa train tu penuh gila, padat gila dengan manusia. Apa yang anda tonton dekat Facebook, dekat Instagram, tak kisahlah dekat mana-mana yang kata rush hour Jepun memang pack macam sardin, itu memang reality. Itu bukan lakonan semata-mata ataupun itu kebetulan berlaku, tak. Itu memang hari-hari berlaku lah dekat Jepun. Sekarang saya tak pasti macam mana, sebab last kali saya pergi dekat Jepun pun pada 2017 ataupun 2018 lah. Itu pun tak naik train mereka. So saya tak tahu dari segi busy tu macam mana lah. Tapi masa saya hidup dekat sana, yes, especially macam pukul 2 petang, lepas tu pukul 5 petang, ataupun last kali lah, train last kali. Dan pengalaman saya ni adalah pada train last kali lah, train last kali dari Shinjuku, saya nak balik ke rumah saya, Hazama Station. Shinjuku ni dia tempat pack, dia tempat yang sangat pack. Jadi nak balik tu saya kena naik train yang singgah semua tempat. Dekat Jepun ni dia ada express train, dia ada super express, dia ada semi express. Maksudnya ada tempat yang dia akan singgah, ada tempat yang dia akan skip dan sebagainya. So masa tu saya tak ingat saya nak yang mana, tapi tak silap saya yang memang biasa punya, yang local punya. Jadi dia akan singgah semua stesen. Memang pack gila. And di hadapan saya ni ada satu orang perempuan. Saya tak tengok muka dia lah, tapi kita tahu dia OL. OL refer kepada office lady. So kita tengok dia dekat belakang OL, cantik ke tak pastilah. Dan dekat depan saya juga ada seorang pakcik. Betul-betul pakcik lah. Kita cakap Oji-sang. Dalam bahasa Jepun Oji-sang lah pakcik ni. So kita nampak dia macam mula-mula dia pegang bat macam tu, tiba-tiba tangan dia jatuh slowly, pang. Dia pegang pungkok perempuan tu kan. Dia macam raba-raba lah. Saya tak tahu dia pegang macam mana kan. Saya ketika tu cuak gila lah, takut awet tu dia tuduh saya yang pegang dia kan. So saya undur belakang. Lepas tu sampai je next train tu, awet tu terus dia keluar dari tempat tu. So benda ni adalah common. Benda ni dekat Jepun adalah sesuatu yang common. Sebenarnya awet tu boleh je lawan balik ataupun tekan emergency button, but orang Jepun ni perangai dia memang sedikit pasif lah. Dia tak fight sangat apa yang terpendam dalam hati mereka. Dia tak macam dalam drama. Dalam drama Jepun kita nampak kan, macam Gokuseng ke apa, ataupun drama Cross Zero ke, saya tak ingat lah. Drama dia kita nampak yang orang Jepun ni macam express dia punya perasaan kan. Tapi hakikatnya tak. Orang Jepun ni dia memang pasif. Dia lebih kurang perangai orang Malaysia juga. Dia bukan macam US punya orang, tak. So even kan, kawan saya dia pernah naik train dengan Kimura Takuya. Kimura Takuya ni kita kata legend lah. Kalau orang Jepun dia dah panggil level kami sama lah. Kami sama kalau kita direct translate ke bahasa Melayu, Tuhan lah. So dia memang orang yang sangat hebat dalam dunia lakonan. Naik tu
orang tak berani tegur dia. Nak ambil gambar pun orang tak berani buat benda tu. So lepas dia turun dari train tu, barulah semua snap gambar dari belakang macam tu kan. Oh, naik train dengan Kimura Takoya. That's Japanese lah. Itu adalah orang Jepun. Even saya nak kata baik ke buruk, saya pun lebih kurang sama je. Saya pun tak berani nak tegur orang ke, nak tanya orang, saya memang tak berani lah. Even kalau saya sesat pun, saya rela usaha dulu. Kalau dah sesat betul-betul, barulah saya tanya orang. Saya pun lebih kurang sama dengan mereka. Cuma saya just nak kongsikan dengan anda perangai mereka tu macam mana. Balik kepada cerita Cikang tadi, yes, itu yang berlaku dekat Jepun. Dan saya yakin sampai sekarang benda tu tak hilang lah. Even culture tu saya rasa makin parah dekat Jepun. Yap, ada orang kata disebabkan dekat Jepun ni dia jual buku lucah dekat 7E, dekat Family Mart. Ada juga orang kata sebab Jepun ni dia sangat kuat tentang privacy punya act akta privacy, sampai level atas train kalau kita nak layan blue pun tak ada masalah. Memang ada, yes, memang ada orang pakcik-pakcik ataupun seingat saya memang pakcik-pakcik dia layan blue. Masa tu telefon dia tak ada lah, iPhone tak ramai lagi orang Jepun pakai masa saya duduk dulu. Dia telefon flip tu, Sony flip semua tu. So masa tu memang dia layan blue tepi kita, macam tak rasa malu. Memang tak saya tak tahulah dia punya pendapat macam mana, but memang tak nampak malu dia tu, memang tak nampak langsung. So itu saja untuk video kali ni. Maybe kalau anda nak tahu something lagi dekat Jepun, anda boleh komen dekat bawah, dan insyaAllah kalau ada pengalaman ataupun saya tahu tentang benda tu, saya akan kongsikan dengan anda dalam next video. Terima kasih kerana menonton. Bereboh, jumpa lagi.